نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Terima kasih saya kepada Puan Pengerusi Majlis ini dengan kata-kata alawanya, dan saudara-saudari, para tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah dalam satu majlis yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dengan kata raudun min riyadul jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyatakan kepada kita, iza marartum fi riyadul jannah farda'u, apabila kamu melintasi taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah, kamu duduk di dalamnya, kamu berada dalam taman syurga tersebut. Lalu ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya oleh para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan taman-taman syurga itu? Sedangkan kita hidup dalam dunia lagi, syurga tak sampai lagi. Apa yang dimaksudkan taman syurga? Maka Nabi menyatakan taman-taman syurga di atas muka bumi ini iaitu majlisus zikr, majlis zikir. Majlis zikir ialah majlis yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan, para tetamu Allah yang dirahmati sekalian, kalau kita tengok majlis ini macam majlis biasa-biasa yang ada di sini, mungkin ada di surau-surau, di masjid-masjid, di mana saja, macam biasa saja. Namun majlis yang sebegini rupa, kadang-kadang kalau kita tanya orang apa tujuan kita hidup, kadang-kadang macam-macam jawapan orang bagi. Hari ini orang kata tujuan hidup untuk mendapat kemegahan. Adik-adik kita tak kenal erti kemegahan, dia kenal perkataan glamour. Hidup nak glamour. Itu yang ada TikTok macam-macam kan. Sebab bila ada benda-benda itu, mudah kita dapat glamour. Sebab apa? Kita nak glamour. Ada orang kata tujuan hidup nak dapat glamour. Orang yang diberikan kecantikan, dia akan menggunakan kecantikannya untuk dapat glamour. Itu dia kan. Itu kadang-kadang setengah manusia. Ada juga orang kata tujuan hidup untuk mendapat kesenangan. Sebab itulah siang malam tak ada cerita lain, nak cari senang saja. Tak cukup siang bekerja, malam tambah MLM lagi. Sebab apa? Nak cari tujuan hidup yang dirasakan kesenangan itu. Ya. Jadi manusia tidak mampu memberi jawapan yang pasti. Suami mungkin masuk lewat sikit, masuk pukul 9, kita masuk pukul 8 kan. Suami pukul 9, pesan, bang, nanti kalau baju ni dah basuh, dah siap, nanti tolong sidai. Minta tolong sidai. Kebetulan pula suami dia balik lebih awal daripada isteri biasanya. Dia kata, bang, nanti kalau sempat balik, nanti ambil baju di ampayan. Takutkan biasanya petang-petang hujan, kan tak sempat, basah baju, tak cukup baju nak pakai. Itu pesanan isteri kepada suami. Isteri nak minta tolong suami, tak boleh minta banyak-banyak. Itu memang style dia. Suami kalau minta macam-macam, banyak-banyak sangat suruh buat, langsung dia tak buat. Satu pun dia tak buat. Jadi isteri ni, isteri yang memahami, minta tolong sikit. Tolong sidai, tolong angkat saja kan. Tak susah lah kan. Tolong sidai. Lepas tu balik nanti tolong angkat daripada ampayan. Tapi bila time isteri balik, bila tengok, baju tak ada dekat ampayan. Sudah. Gimana pula baju ni? Tengok washing machine, kosong pula, tak ada. Rupanya bila dia buka lemari,
baju dah siap berlipat. Oh, tu dia. Baju dah siap berlipat. Suami dia bukan saja tolong sidai, tolong ambil, tolong lipat lagi. Agak-agak sayang tak suami yang macam ni? Oh, bukan sekadar sayang kan? Sayang sangat-sangat suami yang macam ni. Betul tak? Sayangnya berlebihan. Sebab apa? Suami bukan saja dia buat apa yang disuruh, yang diminta tolong, tapi dia buat lebih daripada itu. Ini perumpamaan kita dengan Allah SWT. Kita bukan buat hanya apa yang diwajibkan saja, yang disuruh saja, tapi kita buat benda-benda yang sunat juga kita buat. Tanda kita nak dekat dengan Allah. Maka Allah kata, inilah hamba-Ku yang Ku sayangi, hamba-Ku yang Ku cintai. Kita buat extraordinary, lebih kerja sikit, akan menjadi hamba yang disayang. Kalau rezeki manusia pun akan jadi isteri yang suami yang disayangi oleh isteri. Begitu juga dengan si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan manfaat yang keempat, peranan yang keempat ibadah sunat ini untuk mendapat bantuan Allah. Tuan-tuan, kalau kita pusing, susah hati, ambillah wudu, sembahyanglah 2 rakaat, mohon kepada Allah, dilapangkan oleh Allah, maka Allah akan memberi bantuan-bantuannya. Ya, maknanya Allah beri bantuan. Jangan susah hati. Kalau pusing sangat, ambil wudu, sembahyang. Ya, kalau orang perempuan tak boleh sembahyang, dia berselawat banyak-banyak. Tak boleh sembahyang, selawat boleh, kan? Berselawat banyak-banyak. Nabi kata, barang siapa berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apa makna selawat? Doa kerahmatan. Bila kita doa kerahmatan atas Nabi sekali, maka Allah doa kerahmatan kita 10 kali. Pasti diberikan ketenangan di hatinya. Maknanya kalau tak boleh sembahyang sebab cuti ABC kan, lelaki ada juga ABC. Lelaki tak ada, perempuan saja yang ABC. Apa makna ABC? Allah bagi cuti, tak boleh sembahyang, tapi boleh juga dengan kita berselawat banyak-banyak akan diberikan ketenangan. Selawatlah banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca yang ringkas pun tak apa, ulang insya-Allah akan diberikan ketenangan. Jadi tuan-tuan, ada 4 peranan ibadah sunat. Satunya menampal kelemahan solat fardu, yang kedua untuk meningkatkan darjat di sisi Allah, yang ketiga untuk menjadi kekasih Allah, yang keempat untuk mendapat bantuan Allah. Penting tak benda ni dalam hidup kita? Penting. Semua orang perlukan 4 perkara ini. Maka rajin-rajinlah bangunkan ibadah sunat. Cuba buat sikit-sikit, latih-latih kan, ringan-ringankan tubuh untuk buat ibadah sunat. Jadi itu ibadah yang kedua. Ibadah pertama ibadah wajib, ibadah fardu. Yang kedua ibadah sunat. Ya? Kalau kita buat ibadah fardu, ibadah sunat ni, cukup tak masa 24 jam? Uish. Kalau kita buat ibadah fardu, sembahyang kita jaga sembahyang fardu, kita buat ibadah sunat, puasa sunat kita buat, ya, dia hanya sekitar 30% sejam kehidupan kita boleh terisi dengan 2 jenis ibadah ni, ibadah fardu dengan ibadah sunat. Tak boleh terisi 24 jam lagi. Maka dia ada lagi 70% jam kehidupan kita nak jadi apa? Kita faham tadi awal kata tujuan kita dihidupkan hari ini sampai petang malam ni kita tidur untuk ibadah kepada Allah. Kita dah buat 2 ibadah. Buat dia ibadah fardu, ibadah sunat. Kan? Maknanya itu baru 30% jam kehidupan kita terisi dengan ibadah. Mana 70% lagi? Maka yang 70% itulah kita kena jadikan ibadah yang ketiga, yang namanya ibadah umum. Ibadah umum. Apa dia ibadah umum? Semua perkara yang harus dalam hidup kita, yang diharuskan dalam hidup kita. Apa dia? Pekerjaan, itu benda yang diharuskan. Apa lagi? Kekeluargaan, rumah tangga, kekeluargaan kita, kemasyarakatan kita, shopping kita, sukan kita. Semua aktiviti ini perlu dijadikan bernilai ibadah. Kerja kita tuan-tuan, bayangkan kita dulu berada di tempat kerja. Kita ni kalau kita tengok masa, kita lama dekat rumah ke dekat tempat kerja kita? Tempat kerja plus overtime lagi kan. Basically kalau tak campur overtime, berapa jam kita kerja? 8 jam. Plus overtime 12 jam tuan-tuan.
Hampir separuh hidup kita sehari ni dekat sini je. Oh, tu dia. Betul tak? Separuh habis masa hidup kita hari ni habis dekat sini. Dan kita bekerja bukan sehari dah, bertahun-tahun lamanya. Amatlah rugi tuan-tuan kalau kita tak bahagia di tempat kerja. Sebab apa? Kalau kita tak bahagia di tempat kerja, esok nak tengok lagi muka kau, esok lagi muka kau nak tengok muka yang sama nak tengok. Ya Allah, terseksa semua aku. Aduh. Jadi tak? Betul. Sebab kita bekerja bukan sehari kan, bertahun-tahun lamanya nak tengok muka kawan yang sama. Ya Allah, menyapanya aku. Kalaulah tak bahagia tuan-tuan. Sebab itulah ada ulama kata kan, orang yang tak bahagia di tempat kerja, orang yang tak bahagia dalam hidupnya sebenar. Betul. Sebab sebagian besar masa kita habis kat mana? Kat tempat kerja. Betul tak kan? Betul ni, cerita betul ni kan. Siapa ni? Kalau kita tak bahagia di tempat kerja, kitalah orang yang tak bahagia dalam hidup kita. Sebab sebahagian besar masa kita habis untuk kerja, tempat yang sama, kawan yang sama, geng yang sama, muka yang sama nak tengok hari-hari. Bos mungkin bos yang sama. Alamnya apa aku tengok bos ni geram je. Boleh bahagia? Tak bahagia tuan-tuan. Kan? Jadi macam mana kita nak bahagia dalam kerja? Ya? Kita nak bahagia dalam kerja macam mana? Mana bila kita nak bahagia dalam kerja, dengan kita jadikan kerja ini bernilai ibadah. Tu dia. Kita jadikan kerja ini bernilai ibadah. Sebab apa? Bila kita buat suatu ibadat, maka Allah turunkan kerahmatan. Apa kerahmatan? Dalam bentuk ketenangan hati. Walaupun kerja susah, tapi diberikan keteguhan hati. Teguh kita menghadapi kerja. Walaupun ada kepayahan, walaupun kena marah dengan bos, tapi bila diberikan keteguhan hati, kita boleh hadapi. Tapi cuba tak diberikan kekuatan hati tuan-tuan. Hati macam tisu, sikit-sikit kena marah, nak nangis, terasa hati. Tapi bila diberikan keteguhan hati, dia anggap itu sebagai cabaran. Dia anggap itu sebagai sesuatu yang meningkatkan dia punya motivasi. Maka dia jadi positif. Kenapa? Kerana Allah turunkan keteguhan hati. Jadi penting tuan-tuan untuk kita nak rasa bahagia di tempat kerja. Pertamanya, kita jadikan kerja kita ini bernilai ibadah. Nak rasa bahagia dalam rumah tangga dengan anak isteri kita, kita jadikan rumah tangga kita ni medan ibadah kita. Nak rasa bahagia dengan kawan-kawan, kita kena jadikan perhubungan kita ini medan untuk dapatkan sayang Allah, iaitu ibadah dalam sosial kita. Nak rasa bahagia dalam bershopping, kita jadikan bernilai ibadah. Maknanya tuan-tuan, apabila kita jadikan ibadah, maka kita menepati tujuan hidup kita. Seperti apa kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku round the clock 24 jam. Jadi bila kita jadikan kerja bernilai ibadah tuan-tuan, maka kita menepati tujuan hidup kita. Bila kita melakukan sesuatu yang menepati tujuan hidup, dia akan bahagia. Kita tahu tujuan hidup kita. Jadi orang yang resah, gelisah ni di hidup tak ada tujuan. The aimless generation, orang putih kata. Hidup tanpa tujuan. Kadang-kadang kalau tengok adik-adik kita yang berempit tu kan, tanya dia, apa tujuan hidup? Saya nak mati di jalan yang lurus, Ustaz. Sebab itu saya pilih jalan highway yang paling lurus, Ustaz. Situ. Sebab dia dengar, ihdinas siratal mustaqim, selalu Ustaz sebut kan. Jadi aimless generation, orang yang tak ada tujuan hidup. Rugi tuan-tuan. Maknanya kalau hidup tak ada tujuan hidup, hidup dia dalam keadaan keserabutan. Hidup yang serabut, tak ada ketenangan. Sebab dia tak tahu apa tujuan hidup dia. Tak tahu apa tujuan hidup tuan-tuan. Jadi tujuan hidup kita jelas, Allah kata untuk beribadah kepada Allah. Maknanya kita kena jadikan pekerjaan kita ini bernilai ibadah. Kita kena jadikan urusan rumah tangga kita bernilai ibadah.
Kita menjadikan urusan shopping kita bernilai ibadat. Kita kena jadikan urusan melancong kita bernilai ibadat. Baru di situ Allah turunkan ketenangan di hati. Baru kita rasa bahagia dalam kita melaksanakan setiap kerja kita. Ya, jadi tuan-tuan, penting ya, kita jadikan kerja kita ni menepati tujuan hidup, iaitu ibadat. Bila sebut tujuan, itulah misi. Misi hidup kita iaitu ibadat. Dan apabila kita dah jadikan pekerjaan kita bernilai ibadah, sebenarnya kita menjadikan pekerjaan kita itu misi hidup kita, tujuan hidup kita. Kalau kadang-kadang ada orang kerja ni, apa tujuan dia kerja? Kadang-kadang kita tanya tuan-tuan, ada orang dia bekerja, tujuan apa? Tuan-tuan kerja untuk apa? Cari rezeki, cari duit. Okey. Cari rezeki ataupun cari duit. Betul tak? Cari rezeki untuk tanggung keluarga kan? Cari rezeki untuk bantu keluarga di kampung. Ini niat-niat yang baik, betul tak? Niat baik, cari rezeki untuk tampung keluarga di kampung, bantu keluarga, untuk menampung keluarga di rumah dan sebagainya, mencari rezeki. Ini niat yang baik. Baik, kita cerita tentang niat yang baik untuk mendapatkan rezeki yang diberkati. Jadi syarat untuk menjadikan kerja kita ni bernilai ibadah, tuan-tuan, dia ada 2 syarat aja. Ada 2 I. Singkatan dia 2 I. I yang pertama, nak jadikan kerja kita di sini ni ibadat. I yang pertama, kita kena ada niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Niat kita bukan sekadar nak cari rezeki. Itu baik dah kan? Betul, baik. Niat kita bukan sekadar nak menampung keluarga kita di rumah, mencari duit dan sebagainya. Tapi niat kita kena dianchorkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni aku bekerja untuk mencari rezeki yang diberkati oleh Allah, ataupun aku bekerja untuk mencari redha Allah. Maknanya aku bekerja untuk mencari redha Allah. Bukan saja kita bekerja kerana itu diwajibkan, tapi jauh lebih penting kita bekerja nak cari redha Allah. Jadi niat yang ikhlas, semua niat yang dianchorkan dengan Allah, disangkutkan dengan Allah, iaitu nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa perlunya niat yang dianchorkan dengan Allah dengan niat-niat yang lain? Ada beza tak? Seorang ni, Ahmad, dia kerja kerana nak cari redha Allah. Ya tak? Niat dia. Macam kita kan? Seorang lagi, dia bekerja nak cari duit. Bekerja di tempat yang sama, jawatan yang sama, gaji dia sama tak? Dia jawatan sama, kerja tempat sama, jawatan sama, gaji dia sama tak? Sama je lah kan? Kita masuk sama-sama kerja, hari yang sama, jawatan kita sama. Jadi kerja kita gaji, saya tanya, gaji sama tak? Gaji sama. Maknanya seorang niat kerana Allah, niat nak cari redha Allah. Seorang ni nak cari duit, bekerja di kerja yang sama, jawatan sama, masuk hari yang sama, gaji sama. Maka apa kelebihan orang yang niat kerana Allah tadi? Itu tadi tu kan, dia nak keberkatan. Nak keberkatan. Jadi kalau kita rasa niat kita ni sekadar nak cari rezeki, nak cari duit kan, untuk tujuan menafkah keluarga di rumah, sama tak niat kita dengan sahabat-sahabat kita, Ramasami, Arumuga, Acong, sama tak? Sama je kan? Dia pun niat nak cari rezeki kan? Dia pun ada keluarga nak ditampung kan? Niat kita sama je kan? So, di mana kelebihan kita yang kita kata kita seorang Muslim, seorang mukmin ini? Apa kelebihan seorang mukmin? Apa beza niat seorang mukmin kalau sama dengan orang lain? Nilai tambah yang ada kepada orang Islam, iaitu
bila dia niat bekerja untuk mencari rezeki, untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, nilai dia akan dapat rezeki yang diberkati. Kita nak rezeki yang diberkati, bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang sifatnya diberkati. Sifat rezeki diberkati macam mana tuan-tuan? Sedikit dia syukur, sedikit dia syukur, sedikit dia sabar. Walaupun dapat sedikit dia sabar. Kalau banyak dia memberi. Syukur dan memberi. Orang rezeki yang tidak diberkati, senang aja. Sikit tak cukup. Dapat gaji kecil tak cukup. Mana cukup Ustaz, gaji saya kecil je, tak cukup dia rasa. Tapi kalau banyak tak cukup-cukup. Itu tanda rezeki yang tak diberkati. Sedikit tak cukup, banyak tak cukup-cukup. Sebab itulah kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang gejala-gejala rasuah ni banyak berlaku di kalangan orang rendah-rendah ke orang yang tinggi-tinggi. Gaji dia pun dah besar-besar kan. Sebab apa? Sebab dia tak cukup-cukup. Jadi ini KPI kita nak tahu rezeki ni diberkati atau tidak. Sentiasa rasa tak cukup. Betul-betul. Semua boleh rasa tu, sendiri boleh rasa. Kalau kita rasa tak cukup-cukup ni, tandanya ini KPI dia, tanda rezeki itu tak diberkati. Kena tengok balik macam mana kita dapat rezeki tu. Kena tengok balik macam mana rezeki yang kita dapat. Adakah keluar daripada batas ibadah ataukah dia dah terkeluar daripada batas ibadah ataupun tidak. Jadi niat ibadah yang pertama, syarat ibadah yang pertama iaitu ikhlas. Apa faedahnya tuan-tuan? Apa faedahnya bila kita niat kerana Allah ni dan bekerja? Apa faedahnya? Ada faedah tak? Rupa-rupanya dia ada faedah. Bukan sekadar suruh niat saja aku bekerja kerana cari rezeki, kerana nak cari redha Allah. Bukan saja-saja. Sesungguhnya orang yang niat dia bekerja nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentiasa rasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah yang memilih dia. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dulu bekerja. Tuan-tuan dulu masa temu-duga nak kerja. Agak-agak kenapa tuan-tuan dipilih untuk dapat kerja ni? Timbau balik dulu dah setahun, 2 tahun dulu masa belum nak kerja tu kan. Agak-agak yang ditemu duga tu ramai tak? Ramai juga kan? Mungkin ada 2-3 orang kan, 4 orang, 5 orang, 10 orang kan. Tapi jawatan yang dia nak diisi dah 5 orang je kan. Tapi yang datang tu 10 orang, 20 orang kan. Jadi agak-agak kenapa kita yang dipilih? Dia katalah sebab kita lah layak, ada kelayakan. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita dipilih bekerja kerana kelayakan kita, orang kat luar tu pun ada kelayakan juga. Ada syarat SPM ke macam-macam kan. Syarat minima dia ada semua kan. Kalau tak ada syarat minima, takkan dia nak mohon. Takkan dia mohon kalau tak ada syarat minima kan. Mesti ada mencukupi syarat-syarat yang dikehendaki, requirement dia. Tapi mereka tidak dipilih. Kita yang dipilih. Dan kadang-kadang ada orang kata, saya ni bukan ustaz. Saya ni ada kabel dekat dalam tu. Mak saudara, sepupu dekat dalam. Ada kabel kita dapat kerja. Tuan-tuan harus kita ingat, kalau kita boleh kerja kerana ada kabel tuan-tuan, kat luar sana ada orang yang lagi besar kabel dia, tapi kadang-kadang tak dapat juga jabatan, tak dapat juga kerja. Jadi yang memilih kita ni bukan sekadar kita ada kabel yang baik-baik dekat dalam ni, ataupun sekadar kita ada kelulusan dan kelayakan, tapi yang memilih kita ialah Allah. Allah yang pilih kita untuk bekerja di sini. Ya,
Allah yang memilih kita. Itu wasilah-wasilah. HR apa semua tu wasilah saja. Tapi pada hakikatnya Allah yang memilih kita bekerja di selita ini. Pasti ada tujuan besar yang Allah nak kita lakukan di organisasi ini. Sebab itu Allah pilih kita berada di sini. Pasti ada kebaikan yang Allah nak kita lakukan kepada manusia yang lain, kepada orang lain. Dengan kebaikan inilah menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan kita orang yang disayangi oleh Allah, iaitu melalui pekerjaan kita. Maknanya Allah pilih kita bekerja di sini pasti ada tujuan. Sebab takdir Allah tak pernah meleset ke kebaikannya. Pasti ada tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk kita memberi kebaikan kepada manusia-manusia yang lain. Tujuan untuk kita memenuhi tujuan kita hidup. Di samping kita hidup untuk menjadi hamba kepada Allah, kita juga hidup untuk menjadi khalifah Allah. Kita ada dua fungsi penciptaan kita. Kita dihidupkan dengan dua fungsi. Satu, sebagai hamba Allah. Kita kena menjadi hamba Allah yang baik, patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah. Kita jadi hamba Allah yang baik, yang disebut hamba Allah yang soleh. Tapi dengan jadi hamba Allah yang baik saja tak cukup. Kerana kita ada satu lagi fungsi penciptaan kita, iaitu menjadi hamba Allah yang musleh, yang memberi kebaikan. Tak cukup dengan jadi orang yang baik saja, sehingga kita mampu memberi kebaikan kepada orang lain melalui kemampuan yang ada bagi kita. Kita diberikan kepakaran, kita ada kemahiran, boleh bekerja dengan baik, boleh menghasilkan produk yang baik. Bayangkan tuan-tuan, berapa ramai orang mendapat kebaikan dan manfaat daripada hasil produk yang kita buat dalam organisasi ini. Berapa mudahnya kehidupan mereka, betapa sehatnya tubuh badan mereka dengan kesihatan yang baik melalui alatan-alatan yang kita buat dalam syarikat ini. Kita memudahkan kehidupan manusia yang lain melalui kerja kita. Maknanya, sebenarnya tuan-tuan, sedar ataupun tidak, tuan-tuan semua ni sedang menelusuri jalan seorang khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu peranan khalifah memberi kebaikan kepada orang lain. Yang ini tentang sedang tuan-tuan lakukan. Memberi kebaikan kepada orang lain. Walaupun kita bersusah ini, tetapi ini adalah kita memberi kebaikan kepada orang lain, ya. Maknanya ini tujuan Allah hidupkan kita dan Allah pilih kita untuk memberi kebaikan kepada orang lain, sekaligus untuk memenuhi tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memberi kebaikan kepada orang lain. Sekaligus apa yang kita buat ini memberi kebaikan kepada kehidupan kita. Kita dapat reward, kita dapat gaji dan sebagainya, memberi kebaikan. Tapi waktu yang sama dia beri kebaikan kepada orang lain. Bukan saja kebaikan kepada orang lain, dia juga memberi kebaikan kepada persekitaran kehidupan kita. Lahirnya kehidupan yang sehat, kehidupan yang bersih, hasil dari produk yang kita buat di sini. Jadi kita memberi kebaikan pada persekitaran kehidupan. Ini tugas khalifah. Memberi kebaikan pada diri, memberi kebaikan kepada orang lain, memberi kebaikan kepada persekitaran kehidupan kita. Ini yang sedang kita lakukan. Ini kebaikan-kebaikan kita yang sedang kita lakukan, yang besar nilainya di sisi Allah SWT. Kadang-kadang kita rasa kita ni kecil. Alah, saya ni bekerja operator je Ustaz. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan manager, saya bukan supervisor. Saya operator. Tapi bayangkan tuan-tuan, hasil kerja tuan-tuan ini dah banyak memberi kebaikan kepada manusia lain di luar sana. Hasil daripada kebaikan kita. Dan bila kita buat kebaikan yang hasil yang memberi kebaikan kepada orang, ditambah pula niat kita untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, plus tuan-tuan, Allah akan sentiasa bersama dengan kita. Bila kita menghadapi masalah, kita menghadapi masalah kesukaran, Allah akan beri bantuan ketenangan di hati kita. Ini plus kelebihan orang yang niatnya nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan rasa sentiasa bersama dengan Allah sebab dia rasakan kerja yang dia lakukan bukan kerja peribadi dia. Kerja yang tuan-tuan lakukan ini, buat alat-alatan ini, bukan kerja peribadi, tapi kerja Allah sebenarnya. Kita sedang menjalankan kerja Allah sebab Allah yang pilih kita. Ke siapa pilih kita? Allah yang tentukan kita berada di sini. Allah yang pilih kita. Maka kita sedang menjalankan misi Allah, kerja Allah, iaitu memberi kebaikan
kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Subhanallah tuan-tuan. Kadang-kadang saya malu berdepan dengan tuan-tuan. Betapa banyaknya kebaikan yang tuan-tuan bagi kepada masyarakat kita. Kehidupan yang sihat hari ini mungkin ada hasil air tangan tuan-tuan, peluh tuan-tuan yang menitis hasil kerja tuan-tuan lah. Orang sihat hari ini, hospital mendapat kemudahan-kemudahan yang baik, yang berkualiti. Sebab apa? Hasil kerja tuan-tuan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk menjadi kekasih-kekasih dengan cara yang berbeza-beza tuan-tuan. Misteri. Ada orang menjadi kekasih Allah dengan kuat beribadah, sembahyang kuat, puasa kuat, ada. Ada orang yang menjadi kekasih Allah melalui apa? Melalui kerja yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan. Allah sayang baginya, Allah jadikan kekasihnya, Allah berikan bantuan hidupnya, diberikan ketenangan, diberikan keberkatan dalam hidupnya. Walaupun dia bukan sama-sama di sisi manusia yang lain, tetapi tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Inilah kedudukan kita. Inilah ruang dan peluang kita untuk benar-benar menjadi ibadah, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu tuan-tuan, apabila kita faham misi hidup kita, tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, dan apabila kita jadikan kerja kita ini bernilai ibadah kepada Allah, maka kerja kita ini dah jadi misi hidup kita. Sebab itu ada ulama kata, bekerjalah sampai akhirat. Itu dia. Kita bekerja rasa saya kerja sampai pencen, Ustaz. Tak, itu kerja biasa-biasa. Tapi orang yang cemerlang, dia akan terus bekerja sampai dia bertemu dengan Allah. Kerja yang macam mana? Kerja yang dijadikan ibadat. Ibadat is never ending. Ibadat tak ada tempoh pencennya. Ibadat sampai kita bertemu dengan Allah. Bila kita jadikan kerja sebagai ibadat, kita akan terus beribadah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, jadi itulah nilai ibadah kita sebenarnya. Kualiti dan nilai yang ada pada diri kita, kita berpeluang. Allah sediakan ruang nak menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pekerjaan kita. Pertamanya kita kena letakkan niat yang ikhlas. Ini tengok impak daripada niat tadi kan. Niat yang ikhlas, niat kerana nak cari redha Allah ni ada impak. Satunya sentiasa rasa bersama dengan Allah, sebab kerja ni adalah kerja Allah. Allah pilih kita. Yang kedua, ya, sentiasa ada semangat. Bila kita niat kerana Allah, nak cari redha Allah, sentiasa ada semangat. Kita tak akan berhenti buat kebaikan. Kita akan, walaupun tak dapat pujian manusia, tak dapat naik gaji, kita tidak akan berhenti buat kebaikan. Kerana apa? Kita rasakan kebaikan itu ibadat. Kita ni kalau tak rasa kerja kita ibadat tuan-tuan, kita buat baik, buat gaji-gaji, bos buat tak tahu je tuan-tuan. Bos ada 2 mata bukan 10 mata tuan-tuan. Kadang-kadang tak nampak kebaikan kita. Tapi bila kita rasa kita buat kerja ni kerja ibadat, kerja Allah SWT, Allah sentiasa menilai. Orang yang ada niat yang ikhlas kepada Allah kerana Allah SWT, walaupun manusia, bos kita tak nampak, tak punya, tak naik ke pangkat, kita akan terus buat kebaikan. Kenapa? Kerana kita nampakkan kebaikan daripada Allah. Allah tetap menilai kebaikan kita. Kita tak akan putus, tak akan jemu untuk membuat kebaikan. Kalau kita bekerja, kalau kita buat kerja tanpa Allah tuan-tuan, buat kerja sikit, buat kerja dah susah-susah ni, tak ada bos, tak nampak bos tak ni, kita malas lah. Sama juga buat rajin ke tak buat rajin, sama juga kan. Tapi kalau ada Allah di hati kita, ada niat yang ikhlas di hati kita, kita tak akan berhenti buat kebaikan. Sebab apa? Sebab kita yakin pada Allah. Dan kita juga yakin kepada hari akhirat. Ganjaran kita di akhirat. Maknanya kita sentiasa buat kebaikan. Walaupun bos tak nampak, bos tak puji, kita buat kebaikan. Kenapa? Kena niat ikhlas tadi, kerana nak cari redha Allah SWT. It's never ending tuan-tuan. Manusia akan terus buat kebaikan apabila ada keyakinan kepada Allah dan keyakinan pada hari akhirat. Kita semua yang Islam ni tuan-tuan, walaupun kita ni kadang-kadang nak dibanding dengan orang kat surau masjid tu, nampak macam kita ni kecil sangat kan. Tapi jangan.
selagi kita ada dua keyakinan, asas keyakinan. Sense apa? Keyakinan kepada Allah, sense of God. Kena ada keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada hari akhirat. Orang yang ada keyakinan kepada Allah dan keyakinan pada akhirat, dia akan terus buat kebaikan walaupun manusia tak puji dia. Sebab apa? Sebab dia ada keyakinan kepada Allah dan keyakinan pada akhirat. Sebab janji Allah di akhirat itu tak ada penghujungnya, infinity, tuan-tuan. Jadi mana kelebihan Allah. Jadi itulah saranan kita. Macam mana untuk kita menjadikan kerja kita bernilai ibadat? Pertamanya, yang penting sekali, ayat pertama, niat yang ikhlas. Aku bekerja untuk mencari rezeki, untuk cari redha Allah, sangkutkan dengan Allah. Nanti ada harapan, ada kekuatan, dan Allah akan bantu kita dengan memberikan panduan-panduan dari kita. Yang keduanya, nak pastikan kerja kita bernilai ibadat, yang kedua, itba', maknanya mengikut Rasulullah, mengikut apa yang disyariatkan. Kerja kita ni nak jadi ibadat bukan automatik, tuan-tuan. Orang sekarang kata kerja tu ibadat, buatlah kerja ibadat. Tak jadi automatik. Kalau jadi automatik mudah sangatlah kan. Kerja ini akan jadi ibadat bila kita menjadikan ibadat, menjadikan dia bernilai ibadat. Dengan apa? Dengan menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila niat kita anchorkan dengan Allah, niat nak cari ridha Allah dah cantik, dah betul, tuan. Kerja kita yang kita lakukan mesti berlandaskan syariat Allah. Pertamanya, kerja itu mestilah kerja yang diizinkan oleh Allah. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan di kerja Selia Tech kan? Apa tuan-tuan punya produk yang tuan-tuan buat? Medical punya produk kan? Kerja ni dibenarkan syariat ataupun tidak? Kena confident. Kerja tuan-tuan ni dibenarkan oleh syariat ataupun tidak? Kena yakin. Kita bekerja ni nak jadi ibadah ni. Sekarang kita jadi ibadah. Mula hari ni kita jadikan ibadah. Kerja kita ni dibenarkan syariat, bukan kerja kilang arak Kasberg kan? Kan? Orang kerja kilang arak Kasberg tu, kalau kita tanya, apa tujuan dia kerja? Nak cari rezeki juga macam kita. Nak serah anak bini juga. Sama kan kita. Tapi bekerja di tempat yang tidak diizinkan oleh Allah, di kilang Kasberg. Jadi ibadat tak? Tak jadi ibadat. Tuan-tuan bekerja di syarikat ini yang menjadikan alat medikal, alat perubatan, jadi ibadat tak? Jadi ibadat sebab dia tidak bercanggah dengan syarak. Kan? Satu dah syarat tu kan? Betul? Bukan saja tak bercanggah dengan syarak, tuan-tuan. Alhamdulillah dah betul lah. Niat dah ada, niat kerana Allah, nak cari redha Allah dah ada, dan bekerja di tempat yang dibenarkan oleh syariat, tidak melanggar syarak kan? Dah ada dua. Yang ketiga ni cabaran kita, pelaksanaan kerja yang betul. Untuk menjadikan kerja kita bernilai ibadah kepada Allah, ada kekuatan, ada kasih sayang Allah, ada bantuan Allah, ada rahmat Allah, pastikan pelaksanaan kerja kita mesti betul. Maknanya bila sebut pelaksanaan kerja yang betul, kerja kita tidak diselangi oleh kecurangan, tuan-tuan. Bukan bos je yang curang, tuan-tuan. Kecurangan, ya. Jangan ada kecurangan dalam kerja. Sama ada kecurangan dari segi tenaga, kecurangan dari segi masa, ataupun kecurangan dari segi sumber tenaga yang kita gunakan. Ini tuan-tuan kena jaga. Sebab sayang, tuan-tuan, kita bekerja bukan sehari, bertahun-tahun lamanya. Apa nak jadi kalau bekerja-kerja yang bertahun-tahun lama tak jadi ibadat? 70% jam kehidupan kita tak jadi ibadat, sia-sia saja, rugi. Jadi kita jauhi kecurangan supaya kerja kita bernilai ibadat. Kecurangan dari segi masa, tuan-tuan, jangan kita teruskan tabiat-tabiat suka mengulau ni, tuan-tuan. Mengulat, kadang-kadang mengulau kan, curi tulang masa kata kan. Jadi kita jagalah kan, kepulan masa tu jaga, kena amanah pada masa kan. Jangan ada kecurangan dari segi masa. Jangan pula ada kecurangan dari segi tenaga pula. Kerja kita ni kan.
Kadang-kadang di sini tak tahulah kan. Kadang-kadang ada organisasi tu tuan-tuan. Kalau orang lelaki lah. Orang lelaki ni bukan ini sebab ni factory kan. Orang lelaki dia masuk on time. Masuk dia on time pukul 8 dah punch. Kan? Lepas tu 8.30 dia ada dekat warung mamak sana. Dia warm up dulu. 8.30 baru dia start kerja tuan-tuan. 9 baru dia start kerja. Punch pukul 8, 9 baru start kerja tuan-tuan. Memang mesin punch card itu boleh mengesan bila kita masuk, tapi dia tak boleh mengesan bila kita mula kerja. Kita dah tak amanah 1 jam dalam kerja kita. Kita dah tidak amanah kan 1 jam dalam masa kerja kita. Ni kita bimbang tuan-tuan. Kita bimbang. Dan contoh tuan-tuan. Tapi orang perempuan ada juga. Dia masuk awal lagi. 7.30 dah masuk dah. Tapi tuan-tuan, satu pejabat dia pusing. Dia jual MLM dia dulu. Satu pejabat pusing. Apa way lah macam-macam kan. Pukul 8.30, 8 baru 9 baru dia duduk kat meja dia buat kerja. Macam-macam tuan-tuan. Di situ kita tak amanah dari segi 1 jam masa tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Itu dari segi masa lah kan. Kita tak amanah dari segi masa. Tuan-tuan, apa kesan tuan-tuan Apa kesan? Ini serius sikit tuan-tuan Apa kesan? Kerja yang kita lakukan ada penyelenggaraan masa kerja. Agak-agak tuan-tuan, kalau sejam kita ambil, kita lab dalam sejam lah kan. Setengah jam sini, setengah jam sana kan. Setengah jam. Sejam. Kalau sebulan 20 jam, kita katakan kita kerja satu bulan 20 hari lah kan. Okey, sejam, satu hari sejam. Kita lab kan. Kali dengan 20 jam. Tapi time masa, bila masa gaji nanti, gaji kita kurang ke ataupun sama je? Sama je kan? Tak ada dia potong 20 jam ni. 20 jam tak kena potong. Terlambat pun tak kena potong. Kan? Potong. Potong tu lambat. Baik, tapi kalau mula tu tak kena potong sebab dia tawal. Kan? Ya Allah tuan, dari segi gaji kita cukup bulan gaji penuh. Dengan gaji penuh itulah kita bawa balik. Kita beli beras bukan beras yang murah, kita beli beras yang Taj Mahal. Kita beli makanan-makanan untuk keluarga kita. Lepas tu hari ni kita mengeluh pula dekat ustaz. Ustaz, tak tahulah ustaz, anak saya bodohnya 2 tapi perangai degil, tak tahu keras hati nak apa. Macam-macam masalah kita mengadu kat ustaz tentang anak-anak kita keras hati dan sebagainya. Kan? Kita tak tahu apa punca dia. Nabi kata manusia ditempa oleh apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Apa yang kita bagi makan anak bini kita? Adakah sumber ni dia sumber yang bersih ataupun ada sumber syubhat, ada erti sumber yang bercampur dengan kecurangan kita dalam kerja yang kita bawa balik bagi makan anak bini kita. Inilah yang membentuk hati-hati dan akhlak anak kita. Anak-anak yang degil hari ni, dia kecil-kecil lagi tak dengar kata mak bapak kan. Macam-macam perangai sebab apa? Hatinya dibentuk oleh benda-benda yang syubhat yang ada yang kita bawa balik daripada kesan. Jadi ini kalau orang kata, ulama kata, ini kesan dosa yang diwarisi. Kecurangan dari segi masa merupakan satu dosa. Dan dosa itu kita tanggung, tapi diwarisi kepada anak kita yang mendapat kesan daripada dosa yang kita lakukan hari ini. Dan kesan dosa ini diwarisi berpanjangan. Bukan satu generasi, mungkin generasi-generasi yang kedua. Kesan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi oleh itu tuan-tuan, bagilah sama-sama kita cuba meminimalkanlah kalau boleh kecurangan-kecurangan itu agar kerja kita ni bernilai ibadah kepada Allah. Allah redha, Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat, Allah berikan keceriaan tuan-tuan. Walaupun susah kerja kita, tapi diberikan hati yang tabah. Sebab apa? Sebab kerja kita itu menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ibadah tuan-tuan. Jadi bila kita dah jadikan kerja kita bernilai ibadah, cukup round the clock kita beribadah kepada Allah dengan cara berpindah dari satu ibadah ke satu ibadah sampai kita bertemu dengan Allah. Tengok contoh macam mana kita berpindah satu ibadah satu ibadah. Kita bangun pagi, kita bangun
Bangun-bangun pagi kita baca doa, doa tidur, doa bangun tidur lah. Alhamdulillah kan, itu ibadah. Ibadah nama apa tu? Ibadah sunat, ibadah wajib, ibadah umum. Baca doa tu. Ibadah sunat. Pagi-pagi dah mula dengan ibadah sunat. Kemudian kita bersihkan diri. Bersih diri itu ibadah sunat. Kecuali orang malam tadi projek, kena ibadah wajib. Itu kalau orang projek lah, bukan sunat tu, wajib kan, mati tu. Kan ada. Jadi terpulang kepada kita sebadan mandi wajib ke mandi sunat kan, bersihkan diri. Kemudian kita sembahyang subuh. Subuh tu ibadah wajib kan, ibadah fardu, ibadah asas. Kemudian kita apa? Kita bersarapan pagi. Bersarapan pagi ni dia ibadah tak? Ibadah apa? Ibadah wajib. Kalau ibadah wajib saya kena buat pengumuman. Tuan-tuan sila makan, tak makan berdosa, wajib. Jadi makan ni ibadah umum, harus hukum ni kan. Boleh makan dan boleh tak makan kan. Kalau kita makan niat kerana Allah, nak dapat tenaga, nak beri kekuatan untuk beribadah kepada Allah, nak buat ibadah kepada Allah, jadi dapat pahala jadi ibadah makan tu. Jadi kita bersarapan pagi. Kita bekerja ni. Ibadah ke tidak? Kita kena jadikan ibadah. Nanti kita tidur malam. Kita balik rumah, kita bersukan, kita berpindah daripada ibadah satu ibadah. Maknanya begitulah kehidupan seorang Muslim, seorang mukmin. Dia berpindah satu ibadah ke satu ibadah. Yang pentingnya dia lakukan pekerjaan itu menepati ciri ibadah pertamanya, niat dia tu kerana Allah, nak cari ridha Allah. Yang kedua, jangan langgar syariat Allah. Dia akan jadi ibadah. Begitulah sedikit pedoman kepada kita, nak berikan kekuatan dalam keadaan kita bekerja, keserongan kita bekerja. Pertama, kita jadikan kerja kita bernilai ibadah. Tuan-tuan, Nabi kata, ayyu ardin tasjud. Di mana saja bumi kita berada, di situ kita membesarkan Allah, di situ kita bersujud kepada Allah, di situ kita beribadah kepada Allah. Jadikan selia tag ini hamparan ibadah kita kepada Allah. Jadi bila kita tahu ini hamparan ibadah kita kepada Allah, nak jadikan ini ibadah kepada Allah, maka kita jagalah tempat kerja kita. Jangan lakukan kemungkaran, jangan lakukan kecurangan. Sebab apa? Ini tempat kita nak dapat kasih sayang Allah. Kerja ini jambatan untuk kita jadi kekasih Allah. Bukan mesti sembahyang ni jambatan kasih Allah. Bekerja pun menjadi jambatan untuk menjadi kekasih Allah. Maka kita jadikanlah kerja kita ni sebagai medan untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Maka bila kita dapat kasih sayang Allah, maka bila Allah dah jadi kekasih kita, siapa nak akan jadi musuh kita? Tak ada. Semuanya akan menyayangi kita. Kita akan gembira, kita akan ceria dalam melaksanakan kerja. Ihfazillah yahfazka. Jaga urusan kita dengan Allah, Allah jaga urusan kita bersama manusia. Ini kerja Allah. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Moga-moga tuan-tuan diberikan kekuatan, diberikan keceriaan, diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila kita jadikan kerja sebagai ibadah, kita akan beribadah sampai kita bertemu dengan Allah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbal ya karim.